Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Dapat kita bersama pada pagi ini bagi sesi Opening Bell Bursa Malaysia minggu terakhir Ogos 2020. Masa begitu pantas berlalu, kejap je. Dah masuk bulan 8, dah habis dah bulan 8. Dah masuk bulan 9, bulan 10, 11, bulan 12. Habislah tahun 2020. Tahun 2020, tahun yang begitu mencabar, yang saya percaya dilalui oleh semua orang. Tetapi Alhamdulillah, pasaran saham di Bursa Malaysia maupun pasaran saham di seluruh dunia mengalami kejutan, kesan daripada COVID-19. Tetapi itulah orang kata setiap kali berlakunya krisis akan wujud peluang. Dan ini yang berlaku dalam pasaran saham yang kita lihat hari ini. Yang mana hari ini pasaran saham, terutama pasaran saham besar di dunia, berada di paras tertinggi dalam sejarah. Walaupun Bursa Malaysia masih belum berada di paras tertinggi, masih jauh perjalanannya, tetapi saya percaya anda luar sana yang telah terlibat, yang mengamalkan ilmu pelaburan yang sah dan patuh syariah yang ada, pastinya tersenyum lebar meraih pulangan yang sangat-sangat luar biasa dalam pasaran saham. Alright. So tahniah dan syabas kepada anda yang telah terlibat. Cuma suka saya ingatkan, alright, amalkan ilmu yang telah anda pelajari. Praktikkan segala ilmu yang ada, kerana ilmu yang kita ada sekiranya kita tidak amalkan, ianya akan sia-sia. Tapi sekiranya kita bertindak tanpa ilmu, kita ibarat orang gila. Jangan jadi orang gila, tuan-tuan. Alright, jadi orang berilmu dan mengamalkan ilmu yang ada dalam dunia pelaburan saham. Alright, jadi seperti biasa, minggu ini ke manakah arah tuju pasaran saham di Bursa Malaysia? Beberapa katalis penting yang perlu kita lihat pada minggu ini dulu seperti biasa. Alright, minggu ini, minggu akhir, saya suka mulakan di bursa, kerana kalau kita lihat di luar negara, pasaran saham di luar negara, Alhamdulillah, dari segi pasaran Nasdaq, S&P 500, okay, berada di paras tertinggi dalam sejarah. Alright, dan berkemungkinan besar sejak pada minggu ini akan terus membuat lonjakan. Kalau kita lihat pasaran hadapan di US market pada pagi ini juga telah pun dibuka dan juga positif. Alright, masih positif mengekalkan momentum yang ada. Sebab itu kalau kita lihat Nasdaq berada di paras 11,300. Tu dia. Kesan daripada COVID anda lihat. Daripada COVID-19 mengalami kejatuhan dan hari ini berada pada paras tertinggi dalam sejarah. Dan pastinya akan memberi kesan yang positif terhadap pergerakan saham teknologi di Bursa Malaysia. Alright, begitu juga dengan S&P 500 yang menunjukkan saham-saham gergasi, 500 saham-saham gergasi di dunia, alright, yang tersenarai di S&P 500 di Amerika Syarikat. Juga kini berada di mana? Jom kita tengok tu dia. Juga berada di paras tertinggi dalam sejarah. Okey. Ini yang berlaku di pasar Amerika Syarikat. Cuma Dow Jones sahaja lagi yang masih belum melepasi paras tertinggi dalam sejarah, masih berada negatif. Dia belum berada di paras tertinggi lagi. Kalau kita ambil sebelum ni, Dow Jones berada di paras tertinggi berapa puluh ribu tu. Okey, 29,566. Sekarang baru 27,000. Masih diskaun. Dow Jones sahaja yang masih belum melepasi paras tertinggi dalam sejarah. Sedangkan dua sektor utama lain iaitu S&P 500 dan juga Nasdaq telah berada di paras tertinggi dalam sejarah dan dijangka pada minggu ini terus kekal untuk berada di paras tertinggi. Kalau saya lihat positif dan juga keadaan yang berlaku di Amerika ni, there's no sell signal lagi buat masa ni. So potensi untuk terus berada di paras tertinggi ini akan kekal pada minggu ini. So apakah kata yang penting yang perlu kita lihat pada minggu ini? Okey. Pertama yang perlu kita lihat di luar negara, minggu ni tak banyak sangat katalis yang ada. Katalis yang orang kata yang besar-besar ni tak ada lah. Okay, tak ada sangat. Tapi kita kena alert lah. Kan, sebagai seorang pelabur, kita kena ambil maklum apa yang berlaku dalam pasaran. So yang pertama pastinya kita perlu mendengar apa yang akan diperkatakan oleh Federal Reserve pada minggu ini. Alright, Federal Reserve akan membuat kenyataan pada hari Khamis nanti dalam annual Jackson Hole Conference. Ini katalis pertama yang kita lihat pada hari Khamis. Mana awal minggu tak ada apa-apa ni, Khamis. Alright, kita akan nantikan apakah Federal Reserve, kerana Amerika Syarikat sini menunggu polisi demi polisi maupun polisi fiskal maupun monetary
dilaksanakan bagi memastikan kerana ekonomi di Amerika Syarikat kekal mampan kerana sebagai salah sebuah negara gergasi di dunia, pastinya para pelabur, para pedagang akan melihat apakah katalis yang besar yang akan berlaku di Amerika Syarikat. Alright? Dan kita nak lihat apakah hin-hin yang akan diberikan oleh Jeremy Powell pada minggu ini bagi bulan September. Arah tuju pada bulan September nanti. Apakah kadar faedah yang dikekalkan hari ini akan terus kekal relevan ataupun apakah tindakan lanjut dari segi monetary policy yang akan dibuat oleh Jeremy Powell pada minggu ini. Okey, yang mana pada minggu ini kita ada annual Jackson Hole Conference yang akan berlangsung pada hari Khamis. So dia akan menjadi petunjuk kepada para pelabur pada minggu ini. This is the first one. Okey, yang kedua, bagi saya yang lain-lain ini lebih kepada politik. Okey, di Amerika Syarikat juga pilihan raya presidential yang akan berlangsung pada bulan November. Pastinya juga akan kita lihat Parti Demokrat dan Republican, kedua-dua ini sedang bertarung. Okey, jadi pastinya kita akan lihat juga apakah dasar-dasar atau polisi-polisi yang mereka ingin bawakan. Dan pastinya juga akan memberi kesan terhadap keadaan pasaran. Itu yang kedua. Yang ketiga, kau tengok sini, saya tak nampak yang lain lah. Data-data ekonomi yang ada, tapi data-data yang ada ni bagi saya normal data, maknanya data-data yang perlu kita alert pada minggu ini. Alright, yang mana pada minggu ini US akan mengumumkan durable good orders, alright, pada hari Rabu. Okey. Dan pastinya juga unemployment rate, jobless rate akan diumumkan juga pada setiap hari Rabu dan juga hari Khamis. Begitu juga pada hari Rabu tentang inventory minyak. So ini antara katalis mingguan yang biasanya kita perlu lihat pada minggu ini. Okey. Dan di bursa, balik ke bursa lah. Sebab luar ni saya tak nampak. Saya kata tadi, saya nampak satu big issue, big catalyst, iaitu apa yang akan diperkatakan oleh Jeremy Powell pada hari Khamis. The rest tu is a normal katalis yang perlu kita lihat. Tapi di bursa Malaysia pada minggu ini dan minggu lepas, kita dapat saksikan syarikat-syarikat di bursa Malaysia telah mula mengumumkan prestasi keuangannya. Okey, prestasi keuangannya apakah akan terjejas atas naik turun? Bagi saya secara peribadi, biasanya pada bulan 8 saya suka nasihatkan berhati-hati kerana pasaran volatile disebabkan oleh syarikat-syarikat akan mula mengumumkan prestasi keuangannya. Dan mana kita lihat pada hari kalau kita lihat pada hari mana dia? Pada hari Jumaat sahaja, dah banyak syarikat-syarikat mengumumkan prestasi keuangannya. Okey, 21 hari bulan tu. Okey, banyak syarikat-syarikat telah mengumumkan prestasi keuangannya. Cuma ada yang negatif, ada yang positif. Dan pastinya banyak yang negatif. Tapi tidak kurang juga yang positif. Jadi pasaran akan melihat. Okey, akan melihat pada minggu ini akan lebih banyak lagi. Oh, minggu ni bersusun ni. Mana dia? Mana saya punya list tadi? Upcoming quarter. Tu dia. Okey, 21 dah lepas, 22 masuk, 22 hari bulan, tengok tu bersusun lagi lah. Syarikat-syarikat yang akan mengumumkan prestasi keuangannya 23 hari bulan, 22 hari bulan, hari ni bulan, 24 dah lepas dah. Salah tarikh lah. 23, 24 kita tengok, 23 hari bulan lepas, 24 hari bulan. Hari ni pun 24 tak banyak, tapi mulai 26 hari bulan, 27 hari bulan bersusun. Syarikat-syarikat di Bursa Malaysia akan mengumumkan prestasi keuangan bagi suku tahun kedua 2020. Dan saya percaya kesan daripada COVID-19, kira kita lihat data ekonomi juga begitu tidak memberangsangkan, apatah lagi data-data syarikat yang akan diumumkan. Okey. Tetapi apakah market action discounts everything? Para pelabur, para pedagang telah mengambil maklum tentang kesan COVID-19 yang mana akan memberi kesan negatif terhadap earnings yang akan diumumkan. Itu sama-sama kita nantikan. Alright, kalau kita melihat apa yang berlaku di pasaran saham di luar negara maupun di Bursa Malaysia bagi bulan 5 yang mana suku tahun pertama diumumkan pada bulan Jun yang lalu, kita dapat lihat bahawa pasaran tidak mengalami sebarang kejatuhan yang besar. Malah saham-saham terus berada di paras tertinggi yang baik. Jadi, apakah sekali lagi dia akan ulangi pada bulan ini, pada minggu ini terutamanya? Sama-sama kita nantikan. Cuma nasihat saya, berhati-hati, tolong alert dengan saham-saham yang anda miliki, alright? Yang mana anda boleh lihat pengumuman tentatif, pengumuman tarikhnya
di laman web yang saya tunjukkan ini, yang mana kita boleh lihat pada tarikh, terutama pada tarikh minggu ini, terutama antara range 29 hari bulan, mana pada hari mulai hari ini hingga hari Jumaat, banyak syarikat-syarikat yang akan umumkan prestasi. Itu pasti. Okey, kerana banyak announcement due date adalah pada 29 Ogos, sebelum kita tutup tirai Ogos, yang mana pada minggu hadapan hari Isnin 31 hari bulan adalah hari cuti umum. Jadi kita akan dapat lihat banyak syarikat-syarikat yang akan mengumumkan prestasi kewangannya pada minggu ini. Jadi saya nasihatkan berhati-hati. Right, berhati-hati. Tapi sekali lagi, pasaran saham kalau kita lihat pada minggu lepas, statistik menunjukkan jumlah dagangan semakin berkurangan. Okey. Jumlah dagangan di bursa, sekejap saya kena tengok data dekat phone saya, sorry. Alright, jumlah dagangan di bursa Malaysia pada minggu lepas, drastik penurunannya. Berbanding minggu-minggu sebelum tu. Minggu sebelum itu kita lihat bursa Malaysia, dagangan di bursa Malaysia sepanjang minggu mencecah 88 bilion unit saham. Tetapi pada minggu lepas, walaupun cuti pada hari Khamis, alright, cuti satu hari, tapi jumlahnya merosot sehingga hanya 35 bilion unit saham didagangkan. Menunjukkan bahawa jumlah dagangan semakin berkurangan. Apakah para pelabur runcit mula keluar daripada pasaran? Sama-sama kita nantikan. Tapi satu jumlah yang begitu ketara perbezaannya, pada minggu sebelumnya mencecah 88 bilion unit saham dan pada minggu lepas hanya 35 bilion unit saham sahaja didagangkan di bursa Malaysia. And interestingly, pada minggu lepas, kalau kita lihat data yang ditunjukkan pada minggu lepas, setelah sekian lama kita melihat net buying daripada retailer, tetapi pada minggu lepas kita dapat saksikan net selling datangnya daripada retailer. Data-data ni penting tuan-tuan untuk kita alert dalam keadaan pasaran. Kalau saya lihat, terutamanya pada minggu lepas, pada hari Isnin, kita dapat lihat net selling yang agak besar daripada pelabur runcit tempatan. Tetapi dibalancekan semula oleh pelabur institusi tempatan. Dan sekali lagi pada minggu lepas, alright, net seller juga datangnya daripada pelabur institusi luar negara atau foreign fund. Jadi pada minggu lepas kita dapat saksikan dua net seller dalam pasaran, tetapi indeks kita mengalami kenaikan pada minggu lepas, yang mana indeks FBM-KLCI kita mengalami kenaikan sebanyak 12 mata berbanding kejatuhan hampir 20 mata pada minggu sebelumnya, menunjukkan bahawa ada minat belian terhadap saham-saham di bahagian komponen FBM-KLCI. Sebab itu kita dapat lihat data menunjukkan bahawa net buyer datangnya daripada pelabur-pelabur institusi tempatan. So, ke manakah arah kita minggu ni? Ni. Ke mana arah kita minggu ni? Okey, jom kita tengok. Seperti biasa, KLCI dahulu. Ke manakah FBM KLCI kita? Hero lah KLCI kita ni. Dia masih bertahan. Masih bertahan. Berlega-lega dekat situ tu. Tu dia. Dia break tolak. Power. Menunjukkan minat belian terhadap minat sokongan ataupun minat belian terhadap indeks ini masih berada dalam keadaan baik di bursa Malaysia, walaupun kita dapat lihat pasaran begitu volatile sepanjang minggu-minggu sebelum ini, tetapi masih bertahan kekal di paras 1550 sehingga 1615. Maksudnya very tight trading range untuk KLCI. Okey, jatuh tolak dan masih bertahan di tahap sokongan yang kuat dan kini berada di paras 1577, right, mata. Jadi kalau tengok minggu ini ke manakah? Saya lihat dia masih, kalau saya kecilkan lagi, dia antara range 1562 1579. Okey, saya tak nampak any clue lagi untuk FBM KLCI untuk mengorak langkah yang seterusnya. Masih belum ada tanda-tanda ini, alright. Sebab kita sedia maklum, sekiranya kadar faedah di Malaysia akan terus diturunkan pada mesyuarat yang akan datang, pastinya agak sukar untuk petunjuk pasaran FBM KLCI kita untuk terus membuat lonjakan yang seterusnya. Anyway, kalau kita lihat ni sebenarnya sideway ni agak lama. Memang kita agak lama terperangkap dalam pergerakan petunjuk pasaran FBM KLCI. Tetapi
saya percaya walaupun tak beli saham-saham ni kan. Saham-saham ni saham-saham mewah. Saham-saham komponen FBMK ASEAN ni saham-saham mewah. Pasti anda tidak terlibat. Tapi saya percaya anda terlibat di dua sektor utama di Bursa Malaysia, iaitu sektor healthcare dan juga sektor teknologi. Dan pada pagi ini saya suka untuk berkongsi tentang sektor teknologi apabila kita lihat Nasdaq telah berada pada tertinggi dalam sejarah dan banyak peluang dan ruang yang ada bagi saya secara peribadi untuk anda melihat sektor teknologi di Bursa Malaysia. Alright, jom. Dan sekali lagi apa saya tunjukkan tuan-tuan, ini bukan buy call. Okey, sebab tu kita buat disclaimer, inilah program pendidikan semata-mata. Dan bantu saya klik button share, klik button like agar lebih ramai dapat mendapat sesi perkongsian ilmu ini. Jom kita lihat saham teknologi. Kesan daripada kenaikan Nasdaq di paras tertinggi dalam sejarah. Jadi saya percaya pada minggu ini sektor ini akan terus diburu oleh para pelabur dan para pedagang. Anyway guys, sektor teknologi bagi saya satu sektor evergreen yang seharusnya kita perhatikan. Alright. Dan kepada alumni saya percaya saya dah kongsikan pun sektor-sektor yang perlu kita lihat. Alright, the semiconductor supply chain telah saya kongsikan dalam grup Telegram alumni. Tolong kaji saham-saham ini. Di sini ada ruang dan peluang untuk anda raih pulangan yang luar biasa. Kerana kalau saya melihat dari segi saham-saham teknologi juga, kita ada saham yang terlibat dengan OSAT, automation, precision, EMS, trading portal, e-payment, e-government, macam-macam lah. Macam-macam ada. Kan, macam-macam ada. Dengan kaedah teknologi hari ini kita sedia maklum, fokus diberi kepada 5G, fokus diberi kepada diberi kepada Internet of Things, electronics, electric and electronics, instrument, banyaklah. There's so many opportunity bagi saya kalau saya lihat perkembangan dengan COVID-19 dan data yang saya perolehi daripada semiconductor punya announcement baru-baru ini juga menunjukkan peningkatan yang agak ketara berlaku pada tahun 2020 ini walaupun kesan daripada COVID-19. Alright. Jadi saya melihat perkembangan yang sangat sihat dan saya difahamkan juga kalau kita melihat daripada indeks teknologi di Bursa Malaysia. Jom kita tengok teknologi. Telah pun meningkat sebanyak hampir 50% dalam tempoh 1 tahun. Seharusnya apabila kita lihat indeks juga melonjak sebanyak 50% dalam tempoh 1 tahun, seharusnya anda memperoleh pulangan sekurang-kurangnya 50%. Sebab anda lihat sekarang di indeks ini, alright, mengalami kejatuhan sejak COVID. Indeks ini membuat kenaikan yang sihat, alright, tetapi mengalami kejatuhan daripada COVID-19 dan hari ini daripada COVID-19 yang kita lihat di paras breakout yang berlaku, alright, pada I can say berlaku pada bulan Julai yang lalu, seharusnya anda membawa pulang pulangan yang sangat lumayan bagi sektor teknologi yang tersenarai di Bursa Malaysia. Alright. Dan apakah pada minggu ini Nasdaq telah pun berada di paras tertinggi. Dan kalau kita lihat juga petunjuk pasaran teknologi juga menuju ke paras tertinggi yang baru, hanya memerlukan hanya satu mata saja lagi. 1.0 satu mata lah, 57, betul. Hanya memerlukan satu mata saja lagi untuk mengorak langkah juga berada di paras tertinggi dalam sejarah pasaran saham. Oh salah, tak sampai pasaran saham. Paling tinggi kat situ, belum lagi dan tinggi dalam sejarah. Jangan ikut belum lagi, kita tak ikut Nasdaq lagi. Saya pun tersasul kat sini dah. Okey, tertinggi kat situ tu. Zaman kegemilangan teknologi.com tahun 2000. Masih banyak ruang dan peluang untuk sektor ini untuk berada di paras tertinggi. Sama-sama kita nanti masih jauh perjalanan ni berbanding teknologi bubble 2000. Jadi kat sini kita baru kenaikan hampir 50%. Okey. Not bad lah kan. Patutnya kita dah raih pulangan yang luar biasa lah. 50% siapa nak bagi? Banyak tu. Jadi pastinya sektor teknologi sebab signal yang sangat baik ditunjukkan bagi carta yang ada, apakah bakal menembusi a new 52 weeks high dalam tempoh minggu ini, sama-sama kita nantikan. Alright. Cun. Alright. 52 dan ni bukan 52 minggu tinggi lagi teknologi ni. Dah berada di paras berapa tahun tinggi? Almost 15 tahun. Kita menuju ke paras previous high
ala pada paras ya tahap sokongan ni 57 ni pernah berlaku sekali lagi pada tahun 2004. So apakah 16 tahun ini akan dipecahkan dan akan menuju kembali ke paras tertinggi tahun 2000? Sama-sama kita nantikan. Yang mana saya percaya banyak saham-saham teknologi sektor terutamanya membuat lonjakan demi lonjakan. Dan kalau kita lihat komponen daripada teknologi, dan pada pagi ini kalau kita lihat walaupun pasaran belum dibuka lagi 8 minit, kita dapat saksikan saham-saham yang berada di paras tertinggi pada hari Jumaat terus untuk berada di paras tertinggi pada hari ini. Bagi permulaan sesi dagangan di Bursa Malaysia jam 9 pagi sebentar nanti. Okey. So ini antara sektor teknologi lah yang bagi saya ada banyak ruang dan peluang untuk kita raih berbanding sektor healthcare. Saya tak nafikan satu sektor yang seharusnya para pelabur memang sentiasa ikuti perkembangan sektor healthcare, tetapi of course sektor healthcare ni mungkin hari ini saham-saham ini telah berada di paras terlebih nilai. Malah saham-saham di sektor healthcare juga telah, saya boleh katakan, berada di satu harga yang mungkin agak sukar dimiliki oleh pelabur-pelabur runcit. Okey. Tapi saya lihat peluang dan ruang di mana para pelabur runcit terutamanya akan memberi ruang, mencari peluang dan ruang yang ada dalam sektor teknologi kerana ianya lebih mampu dimiliki, dan banyak saham-saham yang belum berada di paras tertinggi, tetapi menuju ke paras yang tertinggi. Di sini saya nampak peluang dan ruang untuk para pelabur, para pedagang untuk meraih pulangan yang luar biasa. Kerana kita sedia maklum sektor healthcare telah pun memberi pulangan sangat-sangat luar biasa kepada pemegang sahamnya. Jadi mereka yang telah memiliki saham ini pastinya akan mencari peluang dan ruang yang ada bagi sektor yang lain untuk terus mencari peluang yang ada dalam dunia pelaburan saham ini. Alright, so itu yang berlaku dalam sektor healthcare. Saya tak nafikan ya, sektor healthcare juga saham yang diberi tumpuan utama seperti saham Top Glove, Supermax, alright, masih kekal berada di paras yang baik dan berpotensi untuk terus melonjak naik kesan daripada bonus issue yang telah pun diumumkan, yang mana ex-date-nya akan berlaku pada bulan September, awal bulan September nanti, 3 dan 4 hari bulan September. Kepada mereka yang memiliki saham Supermax akan dapat 1,000 unit. Sekiranya anda memiliki 100 unit, anda akan memperoleh 100 unit percuma. Dan untuk saham Top Glove, setiap 100 unit saham anda akan memperoleh 200 unit saham anda secara percuma. Jadi mungkin kesan daripada split share ni, harga saham akan adjusted, akan berada di harga yang lebih rendah. Alright, mungkin harga akan turun ataupun dipanggil adjusted price pada harga yang separuh daripada harga yang telah harga ex-date, sebelum ex-date. Jadi saya nasihatkan jangan mengejar kepada anda seorang pedagang tiba-tiba jadi hero pula nak beli saham bonus issue ni pada hari saat akhir pengumuman yang dibimbangi apabila harga adjusted anda demam. Jangan bimbang, insya-Allah saya cuba bawakan sesi topik khas corporate exercise dan juga live trade dalam masa terdekat. Tunggu, saya akan umumkan dalam masa terdekat terutama pada alumni untuk sama-sama kita terus mendalami corporate exercise ini supaya anda faham apakah kesan dan impaknya terhadap corporate exercise yang dipanggil bonus issue, insya-Allah. Okey. Alright. So dua sektor ni lah dan banyaklah nak kata saham-saham yang fit to tweet saya pada minggu lepas juga banyak, tuan-tuan. Kita dapat lihat saham-saham teknologi terutamanya menguasai skrin saya. Okey, saya dapat lihat seperti Open System, Systech, Sdian, MLS, Workman. Workman telah mengumumkan warrant percuma, alright, kepada para pemegang sahamnya. Sebab itu Workman juga melonjak naik pada hari Jumaat yang lepas, yang mana Workman membuat tujahan breakout Friday rule pada hari Jumaat disebabkan oleh Workman telah mengumumkan yang mana mereka akan memberi warrant percuma kepada pemegang saham. Ini best dalam saham ni. Alright, Workman Holding has proposed a bonus issue of warrants, alright, on the basis of 1 free warrant for every 4 shares held. Maksudnya 4 saham yang anda miliki dalam Workman, anda akan dapat 1 warrant percuma. Ini dalam seronok dalam saham. Saham ni bukan sekadar, saya percaya alumni yang hadir pada sesi hari Sabtu bersama Kak Adibah, kita belajar yang mana kita raih dalam pasaran saham ni. Satu, yang pertama, kita mempunyai mendapat pulangan dari bentuk capital gain, kenaikan harga saham, dan kedua,
kita dapat dari segi dividen, alright, dan dividen kita pecahkan dividen ini dalam bentuk cash dividen yang kita perolehi. Kita juga dapat bentuk bonus issue, saham percuma yang kita perolehi, dan juga yang ketiga, kita juga boleh memperolehi secara percuma warrant daripada pihak syarikat. So, ini antara benefit as a shareholder of the company, yang mana syarikat menawarkan ganjaran kepada pemegang-pemegang saham yang ada, yang mana kita lihat Tiguan juga mengumumkan bonus issue, right? Workman mengumumkan warrant free, Supermax, Top Glove mengumumkan bonus issue, banyak. Jadi inilah antara kelebihan para pelabur di Bursa Malaysia. Selain daripada capital gain atas kenaikan harga saham, pastinya kelebihan kedua melalui dividen yang kita perolehi dalam 3 bentuk, iaitu cash dividend, bonus issue dan juga warrant percuma. Alright. So kita lihat pagi ni UWC, MI, all the favorite stock guys, all the favorite stock is going higher and higher. Alright. Kita ada VS, kita ada UWC, MI, kita ada Emelus, kita ada Sistek, Open, kita ada apa lagi ni? VS. Banyak semua saham-saham teknologi. Pada kita tengok apa yang berlaku sebentar lagi. Okey, saham yang cadangan yang diberikan oleh pihak broker pada pagi ini, jom kita tengok apakah saham-saham. RHB hari ini memberikan saham teknologi juga. Tiga teknologi daripada RHB. RHB memberi watchlistnya pada pagi ini saham Inari. Jom tengok Inari jap. Inari. Menari-nari. Wow, cantik. Cubaan reversal candle, breakout pada hari Jumaat. Alright, breakout resistant. Dan sekarang menuju ke paras previous high. Apakah akan berada di paras 52 weeks high? Sama, 52 weeks high. Inari Cun. Saham pertama yang diberikan oleh pihak RHB. Saham kedua, saham yang diberikan adalah saham ni? Highstone juga watchlist yang diberikan oleh pihak RHB Investment Bank. Reversal candle pada hari Jumaat. Jom kita tengok, ngam-ngam dekat resistant. Ya, breakout strong resistant, tapi ada juga resistant yang seterusnya. Apakah mampu melepasi paras 26 sen sesaham? Sama-sama kita nantikan untuk melihat saham ini untuk terus membuat reversal U-shape, U-shape kat sini kita tengok, right? But breakout resistant, kita tengok apakah akan breakout 26.5 ke atas untuk terus aliran ke atas. Alright, pasaran telah pun dibuka. Jom kita tengok apakah yang berlaku di Bursa Malaysia pada pagi ini. Deng. Okey, kita dapat lihat saham-saham kecil masih terus berleluasa di Bursa Malaysia pada awal sesi dagangan di Bursa Malaysia pada pagi ini. 200, wah, volume pagi ni luar biasa pula Tiba-tiba 270 juta pula saham dah didagangkan pada minit pertama. Walaupun nilainya hanya 90 juta ringgit, tetapi saya boleh katakan saham-saham kecil masih terus menguasai pasaran pada pagi ini. Right, top 10 adalah saham-saham murah. Highstone breakout. Baru sebut tadi, dah breakout dah 27 sen. Open System yang berlakunya limit up pada hari Jumaat. Right, dia buka 1.10. Okey, this what happen dekat bursa pada pagi ni. Highstone je breakout. Okey, top gainer. Apakah saham-saham top gainer pada pagi ni? Jom kita tengok di manakah money flow. 300 juta. Wah, volume hari ni luar biasa Minggu lepas dia tidur aja. Saham Supermax terus melonjak naik. Yes. Di Pharma Niaga. Wah, kita lihat dua sektor utama dalam radar top gainer, iaitu sektor healthcare diikuti dengan sektor teknologi. UWCMI terus berada pada tertinggi. Supermax, Pharma Niaga, K-Power result yang baik. VS Tech Teknologi, K-Power result yang minggu lepas telah diumumkan. Greatech, GF Tech, semua tech lah. Okey. Sekali lagi, minggu ni kita dapat saksikan pada permulaan dagangan pada hari ini, sektor terutama di sektor teknologi, sektor healthcare dan juga teknologi menguasai pasaran pada awal dagangan di Bursa Malaysia pada pagi ini.
Alright, 400 juta unit saham didagangkan dalam tempoh masa 2 minit pertama. Wah, kembali tiba-tiba muncul jumlah dagangan berbanding minggu lepas yang mana berkurangan yang agak ketara. Apakah pelabur runcit kembali bangun dari tidur setelah mengalami pullback saham-saham healthcare mengalami kejatuhan yang agak besar pada minggu sebelum ni? Apakah mereka kembali untuk menyertai saham-saham yang membuat lonjakan demi lonjakan ini? Sama-sama kita nantikan di Bursa Malaysia pada sesi sebentar lagi. But anyway, Sengkau juga berada pada tertinggi. Woi, banyak tak tahu lah, fokus je lah. Fokus tuan-tuan, fokus. Memang teknologi dengan dua sektor utama ni lah saya boleh katakan. Dufu, kita ada JFTech, MI, Greatech, VSTech, K-Power. Mostly I can say teknologi sektor menguasai pasaran. Alright, menguasai pasaran pada pagi ini. Of course, solution tidak syariah, tapi solution juga terlibat dengan teknologi. Okay, Franken, semualah mostly teknologi guys. Itu yang berlaku di Bursa Malaysia. Jadi, seperti biasa, saya doakan anda semua meraih pulangan yang luar biasa dan dunia pelaburan saham, dijauhi daripada rugi yang sia-sia, dipermudah segala urusan. Saya percaya anda telah ambil peluang membuat homework sepanjang minggu lalu, cuti yang lalu, dan banyak peluang dan ruang yang ada, walaupun pasaran kita lihat mungkin tidak lonjakan demi lonjakan, tidak seperti sebelum-sebelum ini, tapi bagi saya kita masih dapat saksikan ada sahaja setiap minggu saham-saham yang membuat limit up, alright, menunjukkan bahawa pasaran masih rancak didagangkan, masih banyak liquidity ada dalam pasaran. Pelabur-pelabur runcit walaupun net seller pada minggu lepas, I believe kalau melihat pada pagi ini sahaja dengan pembuka tirai hanya 3 minit pertama, jumlah dagangan telah pun mencecah 500 juta unit saham, menunjukkan bahawa pelabur-pelabur runcit saya percaya masih berada dalam pasaran dan terus merancakkan pasaran saham di Bursa Malaysia pada minggu ini. Cuma saya nasihatkan hati-hati dengan earnings yang akan diumumkan. Alright, so alert, cari maklumat supaya syarikat anda beli tak terkejut kalau result tak bagus, dia gap down dan sebagainya. So alert before you membuat sebarang keputusan dalam pemilikan saham yang anda miliki nanti. Alright, saya sekali lagi moga sesi hari ini memberi manfaat kepada anda. Saya doakan kepada anda semua dilimpahi rezeki yang luas, kaya berjaya agar dapat mengeluarkan zakat, agar dapat memberi manfaat kepada lebih ramai orang lain. Jangan lupa, niat apa pun kita lakukan, niat kerana Allah SWT, kerana dengan izinnya, dengan apa yang kita amalkan, dengan ilmu yang miliknya ni, kita gunakan, kita amalkan dan minta agar ia dipermudahkan. Allah rahmati segala usaha kita, kerana untung dan rugi ini bukan sebab kita hebat, tapi sebab dia yang hebat. Tapi sebab kita mempraktikkan, insya-Allah kita dapat memanfaatkan ilmu yang telah kita pelajari dan kita juga memberi manfaat kepada lebih ramai orang lain, insya-Allah. Okay guys, terima kasih banyak. Sekali lagi, moga anda menjadi seorang pelabur yang bijak, pelabur yang bertakwa. Alright. So jangan lupa sesi minggu ini labur saham 29 Ogos. Alright, labur saham 29 Ogos kepada alumni, insya-Allah saya akan maklumkan nanti. Saya akan pilih mungkin ada 500 alumni untuk sertai program ini secara percuma. Alright, seperti biasa insya-Allah. First come first serve. Alright, saya akan bagikan kepada mereka yang committed, yang daftar segera dalam Telegram anda. Nantikan dalam Telegram saya akan berikan percuma kepada alumni dan protege untuk terus belajar dan belajar supaya anda terus mampan ilmu yang anda pelajari ini. Dan jangan lupa juga kepada mereka yang telah daftar bagi sesi yang seterusnya, iaitu 5 September. Alright, so 2 minggu berturut-turut kita akan bersiaran secara langsung bagi webinar labur saham untuk melahirkan pelabur bijak, pelabur yang bertakwa. Jadi saya harap alumni boleh kongsi-kongsikan, sebar-sebarkan setelah anda lalui proses pembelajarannya, setelah anda dapat nikmati ilmu yang bermanfaat ini, tolong sebar-sebarkan untuk sahabat-sahabat untuk kita sertai. Dan juga kita telah membuka program The Protege, The Raging Bull Hybrid, yang mana kita akan langsungkan pada 26 hingga 28 September 2020. Alright. So alumni The Protege macam mana? Okey, sihat semua? Okey tak? Sesi sokongan demi sokongan, saya harap anda memanfaatkan. Alright, sebab misi kita untuk melihat anda berjaya dalam dunia pelaburan saham ini, insya-Allah. Alright. Okay guys, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pada sesi breaking news pada hari Rabu, insya-Allah. Rabu pagi di Sembang Saham. Di Sembang Saham. So, jadi pelabur bijak, jadi pelabur bertakwa. Alright. Alright. Dan pastinya kita melabur dalam produk yang sah, selamat, mudah, patuh, syariah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Sah, selamat, mudah, patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Labursaham.com, Labursaham.